Dulu sentuh perempuan batal ke tidak? Ada kata sentuh mutlak batal, ada kata yang kena sentuh je batal, ada kata yang tersentuh tak, macam-macam, tak ada muktamad. Maka selepas zaman Imam Nawawi stabil, dah ada muktamad. Orang nak belajar pun senang, nak ikut mazhab pun senang, sebab sudah dimuktamadkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga segala apa yang Allah izinkan kepada kita untuk kita bertemu dan berkumpul pada hari yang berbahagia ini, hari yang penuh barakah, hari yang turunnya hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia sebagai satu tanda keredaan Allah dan rahmat Allah dikurniakan kepada kita, insya-Allah. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah oleh pihak penganjur atas pembentangan tajuk mengenai jasa Imam Nawawi terhadap mazhab Syafi'i. Yang mana kita ketahui Imam Syafi'i ini mempunyai kedudukan yang tidak asing lagi, dan semua mengetahui kedudukan, keilmuan dan ketokohan serta kesarjanaan Imam Nawawi ini. Tak ada siapa yang dapat sangkal. Dan sehingga kan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala digelar sebagai pengasas kedua mazhab Syafi'i. Pengasas pertama mazhab Syafi'i iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, peletakan batu asas, manakala Imam Syafi'i dia merupakan pengasas kedua. Jadi kenapa dinamakan sebagai pengasas kedua? Insya-Allah inilah atas sebab jasa-jasa yang telah disampaikan oleh beliau terhadap dunia Islam, bukan sahaja kepada mazhab Syafi'i tetapi keseluruhan secara umumnya dalam dunia Islam. Baik, secara ringkas kita nak tahu tentang biografi ringkas mengenai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nama beliau Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf, nama bapa dia Sharaf Al-Khizami, iaitu nasab dia, keturunan dia daripada bangsa Arab, yang mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631, yang mana tahun hijrah, dan dilahirkan di sebuah daerah kecil namanya Nawa. Nawa tu satu tempat yang sekarang lagi masih dinamakan sebagai Nawa, iaitu terletak di bumi Syam, untuk lebih spesifik di Syria sekarang ni. Kalau sebut Syam, dia luas. Syam ni Palestin, Jordan, Lebanon, Jordan dan Syria. Itu dinamakan sebagai Syam. Kalau Iraq sebelahnya pula. Itu kalau lebih spesifik kita cerita sekarang ni, Syam ni Syria lah. Syria. Dan di sebuah daerah namanya Nawa. Jadi Nawa itulah iaitu asal usul gelaran An-Nawawi. Nawa An-Nawawi, dinisbahkan, dia nisbah. Bukan nama dia, nama tempat dia, sama seperti Al-Imam Bukhari berasal daripada Bukhara. Dan beberapa lagi ulama-ulama yang diterima gelarannya melalui tempat kelahirannya. Baik, Imam Nawawi ini merupakan ulama yang menguasai pelbagai bidang ilmu.
Semua bidang ilmu dia kuasai. Boleh dikatakan semua bidang, bab lughah, bab usuluddin, bab syariah, ketiga-tiga cabang ni adalah ilmu yang dikuasai oleh Imam Nawawi. Hadis, ya, ada sebagian ulama menggelar beliau sebagai muhaddis, dan nanti insya-Allah kalau kita lihat kenapa kedudukan Imam Nawawi ni sangat tinggi, dan kita akan lihat urusan suntingan mazhab ini yang boleh dikatakan dalam era moden diasaskan oleh Imam Rafi'i, kemudian disusuli oleh Imam Nawawi. Tetapi Imam Nawawi lebih dominan daripada Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala atas sebab penguasaan beliau dalam ilmu hadis dan ilmu jarah wa ta'adil. Dan sebarang ilmu, bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang tafsir, bidang tasawuf dan sebagainya, ini semua di bawah penguasaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang mana penguasaan ini menjadikan beliau layak diandalkan sebagai tiang asas bagi para fuqaha dan ulama hadis. Kalau sebut tentang sekarang ni lah, paling senang kalau kita nak tengok sekarang ni, kita buka Islam Web, kita buka mana-mana fatwa-fatwa yang muktamad zaman sekarang ini, ataupun badan-badan fatwa Mesir, ataupun Islam Web, ataupun Lajnah Fatwa Daimah Saudi, mana-mana keputusan fatwa ataupun hasil kajian, nama Imam Nawawi mesti ada. Hatta kalau ulama-ulama mazhab lain pun yang zaman sekarang ni ataupun selepas Imam Nawawi, bila menceritakan tentang hukum hakam, katakanlah ulama mazhab Hanafi pun akan quote kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya betapa hebat dan betapa dahsyatnya pengaruh Imam Nawawi dalam bidang keilmuan kesajian Islam itu sendiri. Baik, dan secara ringkasnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pulang ke rahmatullah pada tahun 676 Hijrah, iaitu pada bulan Rejab tanggal 24. Usianya lebih kurang 40 lebih, 44 ke 45. Usianya sangat muda. Dan kalau kita baca kitab Al-Azbul Rawi yang dikarang Al-Azbul Manhur Rawi yang dikarang oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, diceritakan tentang manaqib Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala secara detail. Kita akan lihat daripada kecil sampai besar. Imam Nawawi ini bukan jenis seorang kanak-kanak yang suka bermain. Kecil-kecil suka baca Al-Quran, kecil-kecil suka baca buku. Sedangkan rakan-rakan sebaya dengan dia seusia umur 7-8 tahun pergi main, main futsal, ya, pergi main basikal. Imam Nawawi tak. Kadang-kadang dia dikacau oleh kawan-kawannya, dia ajak bermain, dia menangis, dia tak nak main. Bapak dia suruh pergilah main, dia tak nak. Dia lebih kepada ilmu. Sehinggalah umur dewasa dan Imam Nawawi ni tidak pernah berkahwin dan tidak pernah mendampingi mana-mana wanita, yang mana hidupnya memang tak terfikir nak kahwin. Dan kehidupannya boleh dikatakan keseluruhannya, kalau tak tolak makan, minum, tidur yang sedikit, boleh dikatakan 90% hidupnya hanya untuk ilmu, mengarang kitab, menuntut ilmu. Ini sendiri disebutkan oleh Al-Imam Al-Attar rahimahullahu ta'ala, Ibnul Attar, anak murid kepada Imam Nawawi yang paling rapat sekali. Dia kata dia masuk dalam bilik ataupun rumah Imam Nawawi yang kecil, semua kitab bertebaran. Bukan bertebaran, tetapi terletak tersusun di atas lantai. Sebab dia tak ada meja, penuh. Dia kata dia masuk ruang rumah Imam Nawawi itu, dia nak duduk tak ada tempat nak duduk. Sampailah Imam Nawawi angkat buku sikit, alih, okey kau duduk sini. Itu pun berborak pun tak kasih lama-lama. Jadi Imam Nawawi hidup dia menenggarang buku, membaca kitab, mengajar. Itu saja. Baik, sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi berkaitan dengan kedudukan jasa Imam Nawawi, kita kena faham fasa pembentukan mazhab Syafi'i. Pembentakan ni kita tahu. Kalau kita faham asas kronologi pembentukan mazhab Syafi'i ini, maka kita akan nampak peranan dan kedudukan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia ada 4 fasa. Selama lebih kurang 1300 tahun pembentukan mazhab Syafi'i ini mengambil masa yang sangat lama. Bukan pendek, ya, bukan sedikit. Bukan seperti individu yang bagaikan putik-putik bunga yang segan nak tumbuh bunganya, sudah mengaku alim, sudah mengaku hebat dari segi sudut keilmuan dia. Nak kritik ulama sana sini,
nak menghentam mazhab, tak kiralah apa-apa mazhab, itu semua atas dasar, atas nama yang mana mereka menunggang nama Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada asasnya pembentukan mazhab ini merupakan satu usaha yang sangat panjang, bukan mudah, dan dia melalui 4 fasa. Baik, fasa yang pertama iaitu peletakan batu asas, iaitu dimulakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i lah yang meletakkan batu asas, yang mana kata Dr. Al-Qasimi yang mengarang kitab tentang biografi mazhab Syafi'i, dia kata pada permulaan Imam Syafi'i dekat Mekah, dia bertaklid kepada fuqaha Mekah, terutama Al-Imam Khalid Az-Zinji rahimahullahu ta'ala. Kemudian fasa berpindah, dia pergi ke Madinah dalam usia belasan tahun. Di situ lepas dia belajar dan menuntut ilmu beberapa tahun dengan Imam Syafi'i, maka di situ dia bertaklid kepada mazhab Maliki. Dia belum lagi sampai ke tahap mujtahid. Selepas pergi ke Madinah, beliau kembali dekat Iraq. Dia pergi ke Iraq, bukan kembali, dia pergi berhijrah ke Iraq, dan di situ dia belajar dan dia ambil ilmu daripada ulama-ulama ahlul ra'i. Dan termasuklah kisah-kisah perdebatan antara beliau dengan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Perdebatan kalau mengikut riwayat-riwayat, manaqib-manaqib dari pelbagai sumber menyatakan bahawa hasil perdebatan antara Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, maka perdebatan itu kemenangan lebih kepada Imam Syafi'i. Dan perdebatan beliau dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani atas dasar madrasah Ahlul Madinah, madrasah Ahlul Athar, yang mana dipelopori oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar rahimahullah ta'ala. Manakala Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani juga anak murid kepada Imam Malik. Sebab itu kalau kita tengok Muwatta' ala riwayah Muhammad Asy-Syaibani, ada beberapa riwayat Muwatta' Imam Malik ini, ada beberapa riwayat daripada beberapa anak murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Salah satunya riwayat daripada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini juga anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam manaqib Al-Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrul Razi, Imam Syafi'i kata, tidaklah aku nak berdebat dengan para ulama untuk mendapatkan kemenangan, tapi hanya sahaja aku berdebat dengan mereka, aku mengharap mereka menyalahkan aku. Maksudnya apa? Ulama-ulama dulu mereka berdebat bukan nak tunjuk hebat ataupun nak menang, tetapi lebih kepada nak cari kebenaran. Mudah-mudahan dia berdebat dengan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dia boleh ubah pandangannya, atau apabila dia bertemu dengan hujah-hujah yang lebih kuat. Itu. Jadi selepas beliau pergi ke Iraq, dia pergi dekat Yaman pula. Dekat Yaman dia lebih kepada bekerja dekat situ, dan di situ dia banyak bertemu dengan anak murid Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama mujtahid mazhab yang pada asalnya berasal daripada Syam. Kemudian anak murid Al-Imam Al-Auza'i banyak berhijrah ke Yaman. Dari situ dia belajar ataupun dia dapat usul daripada mazhab Al-Auza'i daripada anak murid Al-Imam Al-Auza'i. Tetapi sayang ketika Imam Syafi'i dekat Yaman, beliau difitnah dan ditangkap atas tuduhan beliau cuba memberontak pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu. Beberapa orang ditangkap termasuk Imam Syafi'i, diriwayatkan semua dibunuh kecuali Imam Syafi'i yang selamat nyawanya. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala nak selamatkan nyawa Imam Syafi'i. Melalui Allah mengurniakan ilmu debat Imam Syafi'i yang tidak terkalah. Ketika itu dia berdebat dengan khalifah, berdebat dengan itu sampai qadi ketika itu hilang akal, lost. Tak boleh nak sabitkan dia salah. Padahal memang fitnah pun. Dan dia diselamatkan dan dia dibebaskan. Dari situlah dia bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang banyak ambil ilmu daripada ilmu usul fiqh ataupun istinbat tentang hadis-hadis Nabi daripada Imam Syafi'i. Kemudian beliau berhijrah ke Mekah, ke Mesir. Ya, lebih kurang pada tahun 199 Hijriyah Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir. Dekat situlah dia bertemu dengan Al-Imam Laits bin Sa'ad rahimahullah ta'ala.
Dekat situlah munculnya qaul jadid. Selepas perbincangan dan selepas pengamatan dan kajian seterusnya, setelah dia bertemu dengan riwayat ataupun hujah ataupun dalil yang lebih kuat, maka Imam Syafi'i merubah pandangan qadimnya kepada qaul jadid. Baik, jadi itulah yang disebutkan bahawa kalau ikut kitab yang dikarang oleh Dr. Al-Qasimi mengatakan mazhab Syafi'i ini adalah himpunan dua madrasah, madrasah Ahlul Ra'yi dan madrasah Ahlul Athar. Ahlul Athar ni madrasah di belah Madinah dan Mekah daripada guru beliau Khalid Az-Zinji dan Malik bin Anas, ya, dan dipelopori oleh Ibnu Umar. Manakala madrasah Ahlul Ra'yi iaitu dipelopori oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan disambung oleh Ibrahim An-Nakhai, Al-Aswad An-Nakhai dan Hamad, dan disambung kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Bahkan ada ulama kata sebenarnya bukan saja gabungan dua madrasah tetapi juga gabungan daripada metod pemikiran Al-Imam Al-Auza'i. Termasuklah guru beliau dekat Mesir iaitu Al-Imam Al-Laith bin Sa'ad rahimahullahu taala. Baik, ini fasa peletakan iaitu batu asas, pengasasnya. Ini fasa mujtahid mutlak mengasaskan mazhab. Kemudian fasa kedua periwayatan mazhab, riwayat-riwayat mazhab dan usul mazhab Syafi'i itu diriwayatkan dan dibukukan. Antaranya anak murid Imam Syafi'i yang terkenal Abu Yusuf Al-Buwaiti rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala dan Ar-Rabi' Al-Muradi rahimahullahu taala. Ini perawi-perawi qaul jadid Imam Syafi'i. Bahkan yang paling banyak meriwayatkan qaul-qaul Imam Syafi'i di luar daripada kitab Al-Um iaitu Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Sebab tu kalau kita buka kitab Al-Um kita akan dapat wa fihi qaulun thalith. Maksudnya ada pandangan-pandangan baru yang Imam Syafi'i tak sempat masukkan di dalam kitab Al-Um. Maksudnya asalnya kitab Al-Um yang tebal tu adalah kitab Al-Imla yang dikarang dekat Iraq. Sampai dekat Mesir Imam Syafi'i diubah kitab Al-Imla itu, maka dijadikan kitab Al-Um. Ketika Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Um tu merombak balik, boleh dikatakan 80 ke 90% pandangan di dalam Al-Um itu Imam Syafi'i masih sakit tenat ketika itu. Buasirnya makin tenat. Bahkan dalam riwayat ketika permusafiran Imam Syafi'i daripada Iraq ke Mesir, nampak dekat pelana kuda tu berdarah. Maksudnya punggung Nabi keluar, punggung Imam Syafi'i itu berdarah disebabkan sakit buasir yang kodik. Dan Imam Syafi'i sempat duduk di Mesir lebih kurang dalam 6 ke 5 tahun, kemudian beliau pun wafat dan meninggal dunia. Dan ada kitab ataupun pandangan-pandangan baru beliau yang tak sempat dicatat di dalam kitab Al-Um tetapi diriwayatkan oleh anak murid beliau. Antaranya Al-Imam Buwaiti, Al-Imam Al-Muzani dan paling banyak sekali Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Sebab tu ada beberapa penambahan-penambahan dalam kitab Al-Um tulisan daripada Ar-Rabi'. Maka timbullah pandangan-pandangan yang terhasil daripada confuse. Sebab dia kata Ar-Rabi' ni yang menulis kitab Al-Um bukan Imam Syafi'i. Sebab apa? Ada kata-kata Rabi'. Itu sebenarnya salah yang telah dipatahkan balik oleh ulama-ulama contemporary bahawa Al-Um memang Imam Syafi'i tulis, tetapi yang ada kata-kata Imam Ar-Rabi' anak murid beliau adalah tambahan. Ada tambahan. Contohnya qaul qadim Imam Syafi'i tukar kepada qaul jadid. Dan ada qaul jadid Imam Syafi'i tukar lagi. Nanti kalau yang belajar tentang metod bagaimana pengurusan ataupun kronologi mazhab Syafi'i itu, dekat Mesir pun Imam Syafi'i pun ada beberapa qaul jadid yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dalam fasa ini periwayatan mazhab, semua fatwa-fatwa Imam Syafi'i sama ada terbuku ataupun diriwayatkan melalui kelas-kelas pengajian, diriwayatkan. Ada yang sempat dibukukan, ada yang tak sempat untuk dibukukan. Baik. Jadi selepas periwayatan mazhab, maka yang membawa ilmu-ilmu anak murid Imam Syafi'i seperti Al-Imam Abul Qasim Uthman bin Sa'id Al-Anmati, ya, dan begitu juga Abu Bakar bin Ishaq, ya, membawa
ilmu Imam Syafi'i daripada Mesir kembali dekat belah-belah Iraq. Daripada kedua-dua tokoh inilah Abu Al-Qasim dengan Abu Bakar bin Ishaq, maka lahirlah madrasah Khurasan, madrasah Al-Iraq dengan madrasah Al-Khurasan. Ini dua madrasah yang besar melahirkan ashabul wujuh, yang mana berkembangnya mazhab Syafi'i, iaitu dua kurun yang sangat hebat. Lahirlah madrasah Khurasaniyin dan madrasah Al-Iraqiyin. Ya. Dan selepas para periwayatan ini, maka riwayat-riwayat khilaf Imam Syafi'i, pertentangan qaul, ya, yang Iraq masih lagi membawa qaul yang lama sebagai muktamad. Al-Khurasan pula dia membawa qaul jadid, dan begitu juga ada juga riwayat qaul jadid yang lain bertentangan. Sebagai contoh, sebab kalau kita belajar mazhab Syafi'i ni, dia kata mazhab Syafi'i qaul qadim dimansuhkan oleh qaul jadid, betul. Tetapi banyak sekali qaul-qaul Imam Syafi'i yang jadid bertentangan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i kata, dia fatwa dekat Mesir, kalaulah seseorang itu nak berwuduk, dia tidak mendapati air yang sempurna ataupun mencukupi untuk berwuduk secara sempurna. Tak ada air. Contohnya, ada air pun cukup untuk basuh muka, basuh tangan sahaja. Jadi, dalam fatwa Imam Syafi'i kata, kalau macam inilah situasinya, tak payah wuduk langsung. Dia hanya bertayamum saja. Tetapi dalam masa yang sama, diriwayatkan Imam Syafi'i berfatwa lain, tak sama dengan ni. Imam Syafi'i kata, kalau jumpa air yang tak cukup untuk cover semua anggota wuduk, kata Imam Syafi'i, air itu digunakan sekadar mana yang mampu, sekadar mana yang sampai. Kalau sampai kat tangan, tanganlah. Kalau sampai kat kepala, sampai kat kepala. Yang lain tak kena air, tak cukup air, apa boleh buat? Digantikan dengan tayamum bagi setiap anggota. Kalau dua-dua kaki tak kena air, tak cukup air, gantikan dengan dua tayamum, baru solat. Ni dua-dua qaul jadid. Dan ada bab berkaitan dengan harta murtad. Al-Rabi' Al-Muradi meriwayatkan ada 3 qaul jadid bertentangan. Maka di sini ulama madrasah Iraq, madrasah Khurasan berselisih pendapat. Mana satu yang muktamad? Al-Iraq pilih yang ni, Khurasan pilih yang ni. Ya. Jadi khilaf dalam periwayatan qaul-qaul Imam Syafi'i itu, maka ada perbezaan. Bahkan sebelum itu, kalau kita lihat pasal periwayatan ini, ada riwayat Muzani bertentangan dengan riwayat Al-Buaiti. Ada juga. Contoh riwayat Al-Muzani kata kalau berwuduk disunatkan ketika istinsyak dengan tamadmud, iaitu berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung, satu tapak tangan digabungkan. Itu riwayat Al-Muzani. Manakala riwayat Al-Buaiti pula kata dipisahkan. Dalam Mukhtasar Al-Buaiti ada terbaru tahqiq daripada Syekh Al-Qurahdari. Dalam Alum kata satu cedokan digabungkan untuk mulut dan hidung. Tapi riwayat Buaiti pula kata dipisahkan. So macam mana satu betul ni? Jadi di sini kemungkinan, bukan kemungkinan, salah satu membatalkan mana yang satu. Macam mana nak detect yang ni keluar dulu, yang ni keluar kemudian? Yang keluar kemudian itulah yang mansuh, yang menasahkan. Yang keluar terawal itu yang mansuh. Tapi tak tahu bila nak keluar, tak tahu bila tarikhnya. Zaman dulu mana ada catatan, mana ada filing macam kita ni. Dulu mana ada minit mesyuarat. Dulu bukannya ada YouTube boleh rakam, oh Imam Syafi'i dulu fatwa ni, sebulan akan datang lepas tu dia ubah balik. Itu senanglah kita boleh detect. Ini tak boleh detect. Ya, jadi periwayatan yang bertentangan, banyak sekali riwayat-riwayat Imam Syafi'i berubah-ubah pandangannya dan bertentangan. So ulama berselisih pendapat dan menentukan mana satu yang muktamad. Ini fasa periwayatan mazhab. Bukan itu saja, khilaf antara madrasah Iraq dengan madrasah Khurasan dalam tafri'. Tahu tafri'? Tafri' ni mencambahkan lagi permasalahan-permasalahan fiqh yang tidak pernah difatwakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah, sebab
isu-isu fiqah ni dia mustajaddah, umurun mustajaddah. Benda yang sentiasa baru, sentiasa timbul. Ya. Jadi pada zaman tu Imam Syafi'i tak keluarkan fatwa tu, mungkin tak terlintas ataupun benda tu tak perlu fatwa, tak muncul lagi. Tapi bila zaman Ashabul Wujuh, tahun keempat dan tahun kelima Hijriyah, di situ furuk-furuk fiqah diaktifkan dan dibukukan dan dicambahkan. Dan di situ juga berlaku khilaf yang sangat besar antara madrasah Iraq dengan madrasah Khurasan, iaitu khilaf antara Ashabul Wujuh. Baik, ini fasa periwayatan. Dan fasa suntingan mazhab, ini dia fasa Imam Rafi'i dan fasa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang mana kita sebutkan, ni suntingan mazhab. Fasa ini merupakan kemunculan madrasah ketiga selepas madrasah Iraq dan madrasah Khurasan. Jadi bila berlaku khilaf antara dua madrasah ni, muncullah satu madrasah ya, al-jami' bainal madrasatain, iaitu madrasah ya, al-madrasatul jami'ah bainal madrasatain, madrasah yang menjamakkan antara dua madrasah, iaitu al-imam zaman Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan anak muridnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali dan gurunya dan beberapa lagi ulama-ulama Ashabul Wujuh yang penghujung itu, mereka cuba menghimpunkan. Dan ada kalanya mereka cuba mentarjihkan, tetapi tidak menyeluruh. Maka selepas fasa suntingan zaman ini, maka muncullah seorang imam ya, yang sangat besar jasa baktinya. Kalau dia tak ada, Imam Nawawi pun tak boleh meneruskan kerja ini, iaitu Al-Imam Abdul Karim ya, Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, sahibul syarah al-kabir, yang mengarang kitab Asy-Syarhul Kabir ataupun Fathul Aziz fi Syarhil Kabir, yang kitab yang besar tu. Di situlah Imam Rafi'i menjalankan satu tugas. Dia kumpul sebuah kaul-kaul yang bertentangan antara satu sama lain, dan begitu juga fatwa-fatwa Ashabul Wujuh. Tahu Ashabul Wujuh? Ashabul Wujuh ni ulama-ulama mazhab Syafi'i pada kurun keempat dan kurun kelima, iaitu lebih kepada madrasah Iraq dan madrasah Al-Khurasan. Asy-Syashi, Al-Qaffal, termasuk Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Isfarayini, dan ramai lagi. Dua-dua madrasah melainkan ulama yang sangat hebat. Maka lahirlah Imam Rafi'i ini, dia kumpul-kumpul, dia tarjihkan. Banyak-banyak khilaf, orang pening kepala. Nak pilih mana satu ni, mana betul, mana yang muktamad. Maka Imam Nawawi lah yang pertama sekali menyunting mazhab ini dengan cara yang sistematik. Yang lebih terkenal kalau kita lihat, boleh baca buku Asy-Syarh Al-Kabir ataupun Fathul Aziz fi Syarhil Wajiz, iaitu karangan Imam Ar-Rafi'i yang membahaskan, yang mengumpulkan khilaf dalam mazhab Syafi'i dan dia mentarjihkan. Selepas Imam Rafi'i, Imam Nawawi pula berperanan menjambung kerja-kerja Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, dan dia banyak merombak balik pentarjihan Imam Rafi'i yang dirasakan kurang tepat. Ya, nampak? Jangan kita kata, oh Imam Nawawi lebih hebat daripada Rafi'i. Ada ulama kata macam tu, tetapi kita kena ingat, tak ada Imam Rafi'i, tak ada Imam Nawawi. Tak ada Imam Rafi'i, tak berlakunya pentarjihan yang sistematik, penjelasan yang sangat hebat, kecuali yang dimulakan oleh Al-Imam Rafi'i. Itu dia. Ya. Baik. Ini kita lihat kedua-dua mazhab Syafi'i, ulama besar ni memainkan peranan yang sangat besar. Cuma hari ini kita tak ceritakan jasa Imam Rafi'i, tapi kita lebih tumpukan kepada jasa Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dulu serabut khilaf, tak tahu yang muktamad. Lepas tu istilah-istilah pun samar, tak terang. Yang ni maksud je lain, yang ni tak tahu, pening kepala. Maka kedua-dua imam ni lah yang menyunting mazhab Syafi'i, kasih cantik, ya, kasih istilah tu tersusun dengan mudah dan mudah difahami dengan isyarat ibarah-ibarah yang pendek dan ringkas. Ini fasa suntingan mazhab. Baik. Okey, ini kalau kita lihat yang fasa yang seterusnya. Ni fasa yang seterusnya, fasa kestabilan mazhab. Fasa kestabilan mazhab ini fasa ulama mutaakhir, iaitu yang lebih dikenali pada kurun ke-10 dan ke-11 Hijrah. Maka di sinilah lahir Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Khatib Asy-Syrbini,
Syahabuddin Ar-Ramli Al-Kabir, Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini mutaakhir. Yang mana di sini peranan mereka tidak mengambil kalam-kalam ashabul wujuh, mereka tumpukan kepada pentarjihan antara dua-dua imam, Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Cuma peranan kestabilan mazhab ini, ya, mereka tak pandang, mereka tidak mengambil lagi ashabul wujuh punya kitab. Mereka tumpukan kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sebab itu ulama-ulama di fasa kestabilan ini dikata kalau nak rujuk mazhab Syafi'i, tak boleh rujuk kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i sebelum Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sebab apa? Kitab-kitab sebelum Imam Nawawi dan Rafi'i banyak sangat khilaf, bercampur aduk, yang dhaif, yang syadz. Dan aqwal mukharrajah pun banyak juga. Maksudnya aqwal mukharrajah ni iaitu satu isu yang diselesaikan melalui kias dengan qaul Imam Syafi'i yang lain. Sedangkan Imam Syafi'i tak pernah fatwa pun macam tu. Tapi dia takhrijkan qaul itu. Ya, faham? Tak faham tak apalah, kena belajar lagi, kena istilah lagi kita buka lebih dalam. Okey? Jadi sebab tu Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Zakaria saya kata tak boleh baca kitab Nihayatul Matlab. Kalau nak mengkaji boleh, tapi nak mengajar tak boleh. Kitab At-Ta'liqah Al-Qadhi Husain tak boleh baca. Dan beratus-ratus lagi kitab Ashabul Wujuh tidak boleh dijadikan sebagai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nak pegang pandangan muktamad, rujuk kitab yang ditulis oleh Imam Rafi'i dan Nawawi dan selepas mereka. Baru boleh. Sebab ulama-ulama selepas Imam Rafi'i dan Nawawi, mereka tak merujuk kepada Ashabul Wujuh, mereka terus merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ya. Ini fasa kestabilan mazhab. Dan fasa kestabilan mazhab ni sudah mula cantik dah. Sebab tu kita belajar fiqh Syafi'i satu saja. Yang muktamad apa? Rukun solat 13. Kalau dulu rukun solat 17 lah, 18 lah, 15 lah. Mana satu betul ni? Ya. Dulu sentuh perempuan batal ke tidak? Ada kata sentuh mutlak batal, ada kata yang kena sentuh je batal, ada kata yang tersentuh tak, macam-macam, tak ada muktamad. Maka selepas zaman Imam Nawawi stabil, dah ada muktamad. Orang nak belajar pun senang, nak ikut mazhab pun senang, sebab sudah dimuktamadkan. Apatah lagi pada fasa kestabilan mazhab ini bermulanya fasa tafri' mazhab, yang lebih kata orang tu lebih sistematik, yang tak pernah difatwakan oleh Imam Syafi'i, yang tak pernah difatwakan oleh ulama-ulama Ashabul Wujuh, yang tak pernah difatwakan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i sendiri, tapi dikeluarkan, ditafri'kan oleh imam-imam mutaakhir, seperti Imam Zakaria Al-Ansari, ya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan bapanya Syahabuddin Ar-Ramli, dan ramai lagi. Dan muncullah seterusnya Ashabul Hawashi seperti Imam Asy-Syarawani, ya, Al-Ubadi, siapa lagi, Al-Bujairimi, Syubramillisi, dan ramai lagi. Itu mutaakhir dah stabil. So tak pening-pening kepala lagi, dah ada yang muktamad. Sebab tu kalau nak pegang pada muktamad, pegang yang mutaakhir. Sebab tu orang yang tak mengaji mazhab Syafi'i, asas dia terus buka kitab Al-Um, dia lost. Dia tak tahu kenapa Al-Um cakap lain, mutaakhir cakap lain. Sebab tak semesti dalam Al-Um itu muktamad. Ya, sebab tu Imam Abu Zuhrah dia mengatakan bahawa dalam kitab Al-Um tu masih ada qaul qadim yang tidak sempat diubah oleh Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i meninggal muda. 54 tahun, muda. Agak muda, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ditakdirkan oleh Allah umurnya panjang 60-70 tahun, mungkin dia sempat merombak semua kitab Al-Um. Walau bagaimanapun tidak sempat dirombak semua sekali, tetapi kaul-kaul Imam Syafi'i banyak diriwayatkan oleh anak murid beliau. Awal dulu kan hafalan kuat, tahun anniversary pun tak ingat. Tu dia. Itu lelaki. Perempuan duk ingat sedap lah. Kita lelaki ni benda tu semua tak ingat lah. Birthday anak pun tak ingat. Ya. Kita ingat laki satu je, tarikh gaji. Itu memang ingat, confirm. Gaji masuk bila, bonus masuk bila, itu confirm ingat. Orang lelaki lah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, fasa kestabilan ini kelompok Syafi'iyah dalam fasa ini berperanan menyokong apa yang ada dalam kitab-kitab karangan Imam Rafi'i dan Nawawi
yang mana mereka menjelaskan fakta-fakta di dalam yang lebih jelas dan terperinci. Ini. Jadi bila kita faham fasa pembentukan mazhab Syafi'i itu, maka kita beralih kepada topik jasa-jasa Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jasa-jasa Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia ada beberapa yang boleh kita katakan beberapa, lebih kurang ada 7 yang saya senaraikan. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi masa kita pun tak berapa cukup. Baik, suntingan pertama, jasa Imam Nawawi, suntingan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi digelar sebagai muharrir al-mazhab, editor, editor mazhab Syafi'i. Muharrir mazhab ni kalau terjemah bahasa moden, editor mazhab Syafi'i. Editor dia kerja apa tuan-tuan? Menyemak, menyaring, membetulkan yang salah, ya, menjelaskan apa yang keliru. Kalau kita beli buku kan, kalau kita beli majalah, ada ketua editor dia. Ketua editor itulah yang bertanggungjawab nak betulkan penulisan-penulisan yang ditulis oleh pengarang-pengarang. Pengarang ni kadang-kadang bahasa tak sedap diubah. Sebab apa? Lantikan ketua editor itu mestilah berkredibiliti, berpengalaman. Biasanya umur 30 tahun, 40 tahun ke atas. Dan dah publish, dah menulis berpuluh-puluh buku. Pengalaman lah. Dan mahir dalam bidang kewartawanan. Jadi dia berketerampilan dan bertanggungjawab untuk memastikan majalah sebelum dipublishkan cantik. Yang salah disaring, dibuang. Hanya yang betul saja. Yang mana-mana istilah, makna dan laras bahasa yang tak clear, dia yang bertanggungjawab. Macam tu jugalah peranan Imam Nawawi sebagai editor mazhab. Dia memastikan bahawa yang sampai kepada kita, yang sudah disaring, yang sudah ditarjihkan, yang sudah dimuktamadkan berdasarkan kajian-kajian Imam Nawawi. Dia mengkaji bukan senang. Dia kata, Imam Nawawi kata dia mengarang kitab Al-Majmu' itu, dia merujuk kepada 100 buah kitab karangan Ashabul Wujuh. 100 lebih, bayangkan. Sebelum dia karang kitab Al-Um tu, dia buka 100 lebih kitab-kitab Ashabul Wujuh. Bayangkan, bukan senang. Ya, baik. Gelaran ini selayak diberikan kepada beliau kerana peranan menyunting dan menyusun mazhab agar lebih sistematik dan tersusun. Bab-bab dia tersusun, furuknya tersusun. Ya, senang, mudah. Buka-buka kitab, orang tanya soalan, ustaz hukumnya apa? Ya, dalam bidang fatwa pun kita nak cuba selesaikan isu-isu kontemporari pun kita takif mazhab. Macam mana takif mazhab? Kita buka kitab-kitab yang disebut oleh ulama-ulama turath. Ada je kalam-kalam Imam Nawawi yang sangat relevan untuk kita bawa selesaikan fatwa zaman sekarang ni. Bayangkan. Ya. Baik, kitab-kitab mazhab dalam kalangan ashab, iaitu Ashabul Wujuh, ulama pada zaman keempat dan kurun keempat dan kelima, mengandungi perselisihan yang amat nyata. Tak ada siapa yang dapat menyaring. Hal ini menyukarkan seorang untuk mencari hukum, ya, dan meyakini apa yang dinyatakan oleh pengarang sebagai pandangan mazhab. Ini khilaf, tak tahu mana yang muktamad. Ya, jadi Imam Nawawi ni dia editor. Okey, mana yang terbaik, mana yang paling kuat hujahnya. Kalau ini khilaf, mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Dapat detect tarikhnya, okey, yang datang dulu mansuh. Ini itu kerja Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, An-Nawawi membawa mazhab Syafi'i ke arah pencerahan yang lebih nyata dan jelas kedudukannya. Dulu sama, istilah pun tak jelas. Masa Imam Nawawi tu jelas, baca pun sedap, istilah pun sedap. Al-Asah muqabil Al-Asah, Al-Azhar muqabil Al-Azhar, Az-Zahir. Dulu Al-Asah di sisi mutakadimin lain, Az-Zahir di sisi mutakadimin lain, berbeza. Lepas tu Imam Ghazali lain, Imam Al-Juwaini lain, Al-Qaffal lain. Tak tahu mana satu makna yang tepat. Maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi dia standard kan. So selepas Imam Nawawi semua pakai standard, pakai tiras, pakai standard yang jelas, sama yang satu. Sebab tu mana-mana baca kitab fiqh mazhab Syafi'i, itulah istilah yang digunakan, tak ada beza. Bahkan mustalah-mustalah yang kita nampak, ulama-ulama mutaakhir yang karang kitab-kitab mustalahat al-mazhab al-Syafi'i. Itulah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala kebanyakannya. Kalau tidak sebelum tu celaru, pening kepala. Nampak, kalau tak ada Imam Nawawi, istilah tu tidak akan memberi makna yang tepat. Baik. Okey.
Kemunculan kedua-dua imam ini, iaitu mazhab Syafi'i secara amnya wujud terlalu banyak pertentangan kaul, perbezaan riwayat mazhab dan khilaf furu' fiqhiyah di dalam kitab karangan-karangan Ashabul Wujuh. Ar-Rafi'i An-Nawawi di sisi mutaakhir dianggap tinggi sehingga mereka dianggap sebagai pengasas kedua mazhab Syafi'i. Ini antara jasa Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia mengasas kembali mazhab Syafi'i. Baik. Jadi kalau kita lihat pandangan yang muktamad adalah isu fiqh yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau satu isu tu kata Imam Nawawi kata sah, Imam Rafi'i pun kata sah, itu muktamad yang paling kuat. Tetapi kalau ada berlaku khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka diutamakan pentarjihan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nanti saya tunjukkan misalnya. Ya, baik. Penilaian semula tarjih Ar-Rafi'i. Imam Nawawi kita sebutkan tadi, dia menyambung usaha Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum Imam Nawawi, Imam Rafi'i dah mulakan kerja ni. Dia tarjih mana-mana yang khilaf. Tetapi bukan sahaja Imam Nawawi menyambung kerja, dia nilai balik. Ada pentarjihan Imam Rafi'i tak berapa tepat. Terutama dari segi sudut penghujahan hadis. Imam Rafi'i ada yang mengambil hadis yang lemah, hadis yang mungkar. So Imam Nawawi betulkan balik. Ada kesilapan sedikit. Kesilapan tu bukan saya cakap Jangan kata, oh berani Ustaz Said kata Imam Rafi'i silap. Tidak. Saya cakap Imam Rafi'i silap atas lidah Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Anggaplah saya kata Imam Rafi'i salah, bukan saya kata salah. Siapa saya nak banding Imam Rafi'i, tuan-tuan? Kalau Imam Rafi'i hidup, mati saya, kalah saya. Tak terlawan, hujah-hujah aja. Saya ni debu Imam Rafi'i pun tak sampai. Ya. Yang kata salah Imam Rafi'i, kesilapan tu lidah Imam Nawawi. Bagi Imam Nawawi ada kesilapan dan kekurangan Imam Rafi'i, dia perbetulkan. Ya. Bukan saya kata Imam Nawawi. Ya, pada hakikatnya Imam Rafi'i adalah ulama yang sangat besar. Imam Nawawi pun puji Imam Rafi'i. Baik. Jadi dia menilai balik. Menilai semula. Usaha ini dapat dilihat melalui usaha beliau meringkaskan karya-karya Imam Rafi'i. Dia karang kitab Rawdatul Talibin, iaitu ringkasan daripada kitab Syarhul Wajiz. Dia bukan saja meringkaskan, dia kritik balik sedikit beberapa pandangan Imam Rafi'i dalam beberapa isu. Dan juga kitab Al-Muharrar diringkaskan jadilah kitab Minhajut Talibin, iaitu matan yang muktamad di sisi ulama-ulama mutaakhirin. Maka dia bukan saja meringkaskan, tapi ada benda yang dia tak setuju, dia kritik. Sebagai contoh, dalam Minhaj Talibin banyak sekali Imam Rafi'i kata Al-Azhar kaza, dia tuangkan. Lepas tu Imam Rafi'i kata qultu Al-Azhar kaza. Bila ada perkataan qultu tu dalam kitab Minhaj, biasanya dia kritik Imam Rafi'i. Yang qultu itulah lebih rajih. Sebab apa? Itu pentarjihan Imam Nawawi yang dia tak setuju dengan pentarjihan Imam Rafi'i. So sebagai pemegang amanah yang meringkaskan kitab Al-Muharrar, ya, kitab Fathul Wajiz, ya, tetapi di situ dia tetap juga menukilkan Imam Rafi'i kata yang Azhar begini, yang Asah begini, tapi qultu, aku berkata bagi pandangan aku yang muktamad bukan yang ini muktamad. Itu boleh dah. Kalau buka kitab Minhaj boleh nampaklah qultu. Kultu, jangan zikir kultu pula. Kultu tu kata Imam Nawawi, dia bukan ayat zikir apa ya. Baik. Penilaian semula ini berdasarkan kekuatan dan kajian beliau terhadap aqwal dan aujuh. Ya. Sebab ada masalah-masalah fiqh Imam Rafi'i tak alert, ada qaul lain Imam Syafi'i. Ada hujah lain. Dan mungkin Imam Rafi'i terlepas pandang, maka diperbetulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan penguasaan Imam Nawawi terhadap penguasaan ilmu jarah wa ta'dil dalam pentarjihan dalam isu-isu khilaf merupakan kelebihan yang ada pada Imam Nawawi. Kalau kita buka kitab Al-Majmu', Imam Nawawi banyak dia mentarjihkan guna metod dalil hadis. Ya, kalau sebelum ni Imam Rafi'i kata pendapat ini muktamad, tapi Imam Nawawi kata pendapat ni lemah sebab hujah hadisnya lemah. Wa hadha hadisun dhaif. Ya.
Kata Imam Al-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, ulama-ulama mazhab Syafi'i mutaqaddimin sebelum Imam Nawawi, bila mereka menulis kitab-kitab fiqh, mereka tidak menyertakan status hadis di dalam kitab-kitab hadis. Di dalam kitab-kitab hadis, ulama mutaqaddimin mereka tidak menyebut riwayat status hujah hadis di dalam kitab-kitab fiqh mereka. Walaupun mereka itu semua terdiri pada ulama-ulama hadis, tradisi zaman dahulu. Sehinggalah muncul Imam Nawawi. Imam Nawawi dia pecah tradisi. Dia bahaskan kitab fiqh dan status hadis, takhrij hadis, ilmu jarah wa ta'dil pun dia bincang juga dalam tu. Dan itu berterusan pada kurun ke-7, 8, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullah, Imam Tajuddin As-Subki dan bapaknya Taqiyuddin As-Subki. Itu lahir. Selepas Imam Nawawi lah lahirnya ulama-ulama faqih muhaddis. Ya, Al-Izz Abdul Salam dan sebagainya. Nampak menarik, satu dimensi yang baru. Ya. So Imam Nawawi lah yang memperkenalkan metod penulisan buku-buku fiqh yang dalamnya ada takhrij hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil, penilaiannya. Kalau baca kitab Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki, lagi dahsyat. Cerita bab fiqh, bila hadis, kadang-kadang dia cerita tentang sanad hadis tu lagi panjang daripada bahasan fiqh. Sehinggalah zaman kurun ke-11, zaman-zaman Imam Baijuri, Imam Ashabul Hawashi, budaya takhrij hadis dan ilmu jarah wa ta'li dalam kitab-kitab fiqh semakin sepi. Mulalah kurun ke-12, ke-13 masuknya hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab fiqh mutaakhirin Syafi'iyah. Ini kita bahas secara adil lah, ya, tanpa kita merendah-rendahkan kedudukan ulama-ulama. Yang mana kitab-kitab mutaakhirin Syafi'iyah ni hadis-hadisnya perlu dihati-hatikan lah. You kena tengok dulu kalau hadis dalam kitab hasyiah ni sahih ke tidak, kena buka, kena rujuk. Sebab ada beberapa hadis yang palsu juga dimasukkan. Sebab ulama-ulama mutaakhirin tak seperti ulama-ulama zaman dahulu, terutama kurun ke-7, 8, 9, yang mana mereka faqih dan mereka hadis, muhaddis. Ya. Tapi ulama 11, 12, 13 mereka terkenal dengan dunia yang faqih. Sangat faqih. Ya, kalau rujuk bab kitab fiqhnya sangat menarik. Nak tentang tafriq dan penyelesaian hukum hakam, sangat kreatif dan sangat berilmu berdasarkan ilmu usul fiqh. Tetapi tidak pada ilmu hadis, sebab itu namanya kitab fiqh, bukan kitab hadis. So sesuai sangat untuk kita rujuk dalam bidang fiqh. Kalau hadis kita rujuk dalam buku yang lain. Baik. Okey. Jadi ini contoh khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi bila ikut asas mutaakhir ulama mazhab Syafi'i, kalau berlaku khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dalam pentarjihan aqwal dan aujuh, maka pentarjihan Imam Nawawi lebih muktamad, lebih dipegang oleh ulama-ulama selepas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagai contoh, hukum bersuci dengan haba atau wap yang terhasil daripada air yang mendidih. Ya, air mendidih kan, kalau kita letak ada wap, betul tak? Wap. Kalau wap tu dikumpul-kumpul banyak-banyak jadi air, boleh tak berwuduk dengan air tu? Imam Rafi kata tak boleh, sebab dia bukan asal. Ya. Imam Nawawi kata boleh, tak ada masalah, sebab dia pun asal daripada air juga dan bentuknya memang air. Ya. Cuma banyaklah, kena tunggu banyak sampai menggali air tu, barulah boleh digunakan untuk berwuduk. Baik, hukum najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. An-najasah la tudraku bil absar, yang tak nampak dengan mata kasar, ataupun kita istilahkan najasah hukmiyah. Kalau najasah hukmiyah masuk ke dalam air yang sedikit, adakah mudarat atau tidak? Kata Imam Rafi'i mudarat. Air itu tetap menjadi mutanajis sebab dia air sedikit, kurang daripada 2 kolah. Manakala Imam Nawawi berpendapat dimaafkan, ya, sukar untuk dielakkan. Ini khilaf. Tampalan emas pada perkakas yang rosak, ulama bersepakat Imam Nawawi, Rafi'i, kalau perkakas yang rosak macam zaman Nabi kan dalam kitab Syama'il, cawan Nabi tu pecah. So macam mana nak tampal pada kerosakan cawan Nabi tu, Nabi tampal dengan perak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Perak tak ada masalah untuk tampalan. Perhiasan
tak ada masalah kecuali cincin saja. Yang tak boleh perhiasan, cincin saja untuk lelaki. Kalau perempuan, gelang boleh, rantai boleh, anting-anting boleh. Kalau lelaki, perhiasan perak saja, tapi emas. Dan juga ulama bersepakat tentang haram menggunakan barangan yang diperbuat daripada emas dan perak. Emas dan perak hanya untuk perhiasan, tidak digunakan untuk kegunaan. Contoh buat pinggan, buat cawan, cermin mata daripada emas, bingkai dia, ya. Apa lagi? Slipper emas, ada slipper emas. Oh, dahsyat tu. Ataupun kasut emas, haram. Tapi kasut emas Ronaldo tak haram, dia perhiasan, tak ada masalah untuk kita simpan, buat perhiasan letak dalam almari. Tapi kasut emas pakai tu haram, tidak boleh kegunaan. Ya. Cuma untuk menampal barangan yang rosak boleh digunakan perak. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik. Cuma khilaf, boleh tak barang yang rosak seperti cawan yang bocor, cawan yang pecah ditampal dengan tampalan emas? Di sini khilaf menurut antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata boleh dikiaskan dengan perak, manakala menurut Imam Nawawi tak boleh secara mutlak, yang boleh perak sahaja. Ya. Baik, ada berapa lagi lah isu-isu yang dibincangkan. Ya, berkumur-kumur dan beristinsyak antara himpun ataupun dipisahkan. Imam Rafi'i kata afdal dipisahkan, buat kumur-kumur lain, buat hidung lain. Imam Nawawi kata tak, afdal gabungkan, bila cedok separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ya, itu kata Imam Nawawi. Jadi yang muktamad apa? Yang muktamad Imam Nawawi. Sebab apa? Hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim, Nabi berwuduk, istinsyak dan berkumur-kumur, Nabi menggabungkan antara dua. Manakala hadis Abu Daud yang Nabi memisahkan, hadis dhaif. Imam Abu Daud sendiri mengatakan hadis itu sanadnya bermasalah. Ya, jadi itu antaranya sebab kenapa Imam Nawawi mentarjihkan menghimpunkan antara istinsyak dengan berkumur-kumur, sebab kekuatan hadisnya, dan hadis yang dihujahkan oleh Imam Rafi hadisnya lemah. Jadi itu kelebihan yang kita nampak. Sebab itu antaranya sebab ya Imam Nawawi lebih diguna pakai pentarjihannya. Dan banyak lagi beberapa, saya hanya kumpulkan 11. Dia ada berpuluh-puluh lagi yang cerita tentang khilaf. Kalau nak baca khilaf ni, yang banyak mengumpulkan khilaf antara Imam Nawawi dan Ramli dengan Imam Rafi'i, boleh baca kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, syarah kepada matan Abi Syuja. Itu banyak boleh tahan jugalah. Dia cerita khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik. Okey, mengapa tarjih An-Nawawi lebih utama? Kenapa lebih utama? Ya, sebab antara kelebihannya iaitu penguasaan Imam Nawawi terhadap ilmu hadis. Dan metod pentarjihan Imam Nawawi lebih menggunakan ilmu hadis untuk mentarjihkan pandangan-pandangan. Ya, nak ambil gambar, boleh ambil gambar sebelum ni. Ni ambil ni. Ni tak ambil lagi kan? Boleh ambil. Dah ambil dah. Tak apa, nak minta slide boleh minta dekat penganjur, saya tinggalkan. Free of charge. Belanja teh tarik je. Penganjur dah belanja dah tadi dah, cukup sedap teh tarik dia. Ni boleh ambil gambar ni, kalau nak ambil gambar lah. Kalau malah nak ambil gambar boleh minta dekat Ustaz Hafiz, Ustaz Hadha. Ustaz Hadha Baitun. Ustaz Hadha tu boleh minta kat awak, ada salinan boleh minta lah. Akhwat nak minta pun boleh, free of charge. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat kata Al-Imam Al-Qurdi dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah, dia kata menjelaskan, namun kedudukan Imam Nawawi dalam penulisan karya-karyanya yang sangat menitik beratkan penjelasan yang terperinci, lebih terperinci. Kalau buka kitab Fathul Wajiz, Imam Rafi'i metod dia ringkas saja. Okey, ada 3 kaul. Kaul pertama, kaul kedua. Yang sahih ni, itu ya, ringkas. Tapi Imam Nawawi, kenapa? Ni sahih. Sebab dia kenapa? Dalilnya apa? Lebih ringkas. Sebab itu tarjih Imam Nawawi lebih diguna pakai, sebab lebih meyakinkan, lebih detail dan lebih banyak maklumat. Ya. Baik. Maksudnya
dan terperinci dan luas tentang usul mazhab. Dia lebih faham tentang usul mazhab dan lebih banyak dia mengumpulkan riwayat-riwayat, dan ada usul mazhab yang tidak dimasukkan oleh Imam Rafi'i. Maksudnya kaul-kaul yang Imam Rafi'i tak jumpa, tetapi dia jumpa. Dan dia masukkan, dan dia tarjihkan, dan dia nilai. Ya. Baik. Jadi sebagai bukti penguasaan beliau terhadap ilmu hadis yang lebih kokoh berganding Imam Rafi'i. Baik. Jadi oleh yang demikian, Imam Ibn Hajar Al-Haytami berpandangan bahawa keluasan dan penguasaan terhadap tarjih beliau lebih diutamakan kepada Imam Rafi'i. Ya. Sebab apa? Sebab pentarjihan Imam Nawawi itu lebih diguna pakai. Pertama, sebab perbahasan beliau yang lebih luas berbanding Imam Rafi'i. Kedua, penguasaan Imam Nawawi lebih luas dan lebih luas pembacaannya terhadap usul mazhab. Usul mazhab lah, qaul-qaul Imam Syafi'i dan fatwa aujuh sahabat dan sebagainya, ashabul wujuh. Ya, dan ketiga, penggunaan metod ilmu hadis dalam pentarjihan. Itu antara sebab mengapa Imam Nawawi punya muktamad lebih diutamakan. Ya, Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitab Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqadhan disebut menjelaskan metodologi Imam An-Nawawi dalam penulisan karya-karyanya yang jelas menitik beratkan penilaian status hadis sebagai salah satu usaha untuk mentarjihkan khilaf dalam sesuatu permasalahan. Dia menggunakan. Imam Rafi'i tak ada, sahih hadis ni tak sahih, tak ada. Kenapa Imam Nawawi kata al-asah li wurudil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak, kita nampak pentarjih Imam Nawawi itu lebih dekat kepada ilmu hadis. Baik. Ya, secara zahirnya menurut beliau lagi bahawa Imam Nawawi lebih dekat terhadap ilmu hadis. Ini kata Imam Al-Yafi'i dalam kitab Mir'atul Jinan. Terhadap ilmu hadis secara praktikal, dan ini antara penyebab para mutaakhir Syafi'iyah mendahulukan tarjih An-Nawawi berbanding Ar-Rafi'i. Ya. Dan seterusnya Al-Imam An-Nawawi lebih menguasai qaul-qaul Imam Asy-Syafi'i yang wujud, sama ada yang tertulis mahukan yang diriwayatkan oleh ashab serta ashabul wujuh. Baik, begitu juga selain daripada fatwa ataupun aqwal Imam ashabul wujuh, aqwal Imam Syafi'i sendiri, tetapi dia juga menguasai kalam-kalam ashabul wujuh, dan dia nilaikan dan dia tarjihkan, dan dia dapat membezakan mana yang syadz. Kalau buka kitab Al-Majmu' tu, dia berbeza sedikit dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i al-asah muqabil asah, al-azhar. Tapi Imam Nawawi al-asah kaza-kaza. Sebab dia kenapa? Dalilnya kenapa? Adalah Al-Majmu'. Lepas tu dia beri kesan, wa hadza syaz. Ini adalah syaz, tak boleh pakai, ataupun bukan termasuk mazhab. Wa hadza dhaif dan sebagainya. Itu. Baik. Okey, penyeragaman istilah-istilah dalam mazhab. Dulu seperti yang saya sebutkan, sebelum Imam Nawawi, sebelum Imam Rafi'i, istilah bercampur aduk. Sukar nak difahami kitab-kitab ashabul wujuh. Ya, kalau kita baca kitab Nihayatul Matlab, kitab At-Ta'liqah, kita pening kepala. Ya. Kalau kita baca kitab Al-Muzani, okey lagi lah. Tapi selepas tu, pening kepala. Tak tahu istilah yang tepat. Istilah tu kabur dan tidak jelas, dan susah nak faham. Lepas tu bahasa orang lama lagi lah. Bahasa Arab bukan bahasa Arab moden, bahasa Arab lama. Ya. Baik. Kitab-kitab ulama Syafi'iyah terdahulu sebelum Ar-Rafi'i dan Nawawi tidak boleh dijadikan. Ya. Tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dan sandaran fatwa, melainkan melalui proses usatingan dan penyelidikan, sehinggalah diyakini sesuatu pendapat itu adalah pendapat yang rajih, mu'tamad di dalam mazhab. Ada ustaz, dia buka kitab Nihayatul Matlab, dia buka kitab Al-Wasit fil Madhab. Al-Wasit tahu apa? Kitab Imam Ghazali. Dia buka, oh ini mazhab Syafi'i ni. Imam Ghazali kata. Imam Ghazali sebelum Imam Nawawi. Dia bukan selepas Imam Nawawi. Imam Ghazali ulama kurun ke-5 dan ke-6. Ya, sebelum Imam Nawawi. So, pandangan-pandangan dalam kitab Al-Wasit Imam Ghazali itu banyak pandangan-pandangan yang lemah, yang tidak muktamad. So hati-hatilah. Boleh nak buka kitab Imam Ghazali sebagai rujukan, tapi kita kena dapat bezakan
dalam kitab Ibn Ghazali itu yang mana dhaif, yang mana marjuh, yang mana sahih, yang mana mu'tamad. Sebab dalam kitab Al-Wasit banyak terkandung pendapat-pendapat yang lemah, yang tidak mu'tamad. Ya. Baik. Selain itu, istilah ulama mutaqaddimin Syafi'iyah di dalam kitab mereka tidak sekata dan berbeza maksud penggunaannya. Ya. Pandangan istilah ni berbeza. Az-zahir maksudnya apa? Lain, tak sama dengan sekarang ni. An-Nawawi memainkan peranan penting dalam menyeragamkan istilah-istilah fiqh mazhab Asy-Syafi'i hingga ia mudah difahami oleh generasi yang mendatang. Nak tahu istilah-istilah yang diseragamkan yang mudah untuk kita faham, dapat dilihat dalam muqaddimah kitab Minhajut Talibin, matan tu. Ya, yang belajar dekat Masjid Wilayah. Sebulan sekali kan kitab Minhajut Talibin. Maulana Lutfi ada, Datuk Hasan ada, ya, saya pun Ustaz Fuad, Ustaz Abdul Manan pun termasuk jugalah tenaga pengajar kitab tu. Baik, seterusnya antara peranan dan jasa Imam Nawawi meringkaskan dan mencarah karya Asy-Syafi'iyah. Dia meringkaskan karya-karya ulama-ulama Syafi'iyah dan dia kompreskan. Antara kitab yang besar yang menjadi umdah, menjadi tunjang mu'tamad mazhab Syafi'i itu kitab Minhajut Talibin wa Umdah Al-Muftin. Matan Minhaj tu. Ya, bagus kalau hafal. Tapi hafal susahlah, dia berat. Ya. Yang mana kitab itu dia adalah ringkasan daripada kitab Al-Muharrar karangan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, lebih kurang 3 ke 4 jilid. So Imam Nawawi dikompreskan. Dan di situ jugalah dia merubah kesilapan-kesilapan bagi menurut Imam Nawawi yang tak berapa tepat, diubah dalam tu juga. Dan begitu juga dia reformasikan balik pentarjihan Imam Rafi'i. Itu nama kitabnya. Baik. Kata guru-guru kami, saya belajar kat Mesir tu, dia kata matan minhaj ini ataupun Minhajut Talibin ini adalah pintu masuk untuk mengetahui aqwal imam, ulil albab Asy-Syafi'i dan fatwa-fatwa ashab. Kata guru kami. Ya. Yang disebutkan bahawa kalau belajar kitab Minhaj, kita dapat tangkap khilaf antara ashab. Ringkas, kompres, kecil, bukan kecil lah, tebal ni. Lebih kurang 500 muka surat. Tetapi dia punya nilai tu Imam Nawawi superb, intelligent, IQ yang paling tinggi lah. Einstein pun kalah tuan-tuan. Macam mana kitab tebal dia boleh kompres akwal-akwal Imam Syafi'i dan aujuh ashab. Ringkas. Mencabar tu, bukan senang. Tapi Imam Nawawi berjaya buat dalam usia yang sangat muda. Sangat muda. Tak sampai 50 tahun. 45 tahun meninggal dunia. Nampak? Saya sekarang pun dah 46 dah sekarang ni. Umur Imam Nawawi lah. Tapi bodoh lagi. Imam Nawawi macam ni dah hebat dah. Ya. Baik. Okey. Jadi kitab Minhajut Talibin bukan sahaja mempamerkan pandangan mu'tamad. Kita jumpa Al-Azhar, Az-Zahir, Al-Asah, Al-Madhab, ya, Al-Mashhur. Itu istilah-istilah yang dikenalkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari situ kita dapat tahu umdah ataupun pegangan kuat. Sebab itu kitab Minhajut Talibin disyarahkan oleh puluhan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Yang paling terkenal Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, ya, Ujalatul Muhtaj, dan macam-macam lagi. Berpuluh-puluh, bahkan saya yakin kalau jumpa naskah-naskah yang lain, ratusan ulama yang mensyarahkan matan Al-Minhaj ini. Ya, ini salah satunya. Baik. Kedua, Rawdatul Talibin. Dia Rawdatul Talibin ini iaitu kitab yang selepas kitab Minhajut Talibin. Ia merupakan antara rujukan utama fiqh mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab Fathul Aziz karangan Imam Rafi'i, ataupun lebih dikenali sebagai Asy-Syarah Al-Kabir karangan Imam Ar-Rafi'i. Baik, kitab Rawdatul Talibin itu ringkasan daripada kitab Fathul Wajiz karangan Imam Rafi'i. Fathul Aziz ni tuan-tuan
iaitu merupakan syarah kepada kitab Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Ya, baik. Manakala kitab Al-Wajiz pula ringkasan daripada kitab Al-Wasit fil Madhab, juga karya Imam Ghazali. Kitab Al-Wasit adalah asal daripada kitab Al-Basit, lebih besar, pun karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Al-Basit merupakan ringkasan daripada kitab Nihayatul Matlab, iaitu guru Imam Ghazali, Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan kitab Nihayatul Matlab merupakan syarah kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Itu nampak sanad bagaimana ilmu tu sampai kepada kita, tuan-tuan. Sebab tu mazhab dia bersanad. Sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai kepada Imam Malik, Imam Malik sampai kepada Nafi', Nafi' kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada bagaimana Imam Syafi'i ambil daripada Madrasah Ahlul Ra'i. Daripada siapa? Daripada Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani daripada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Lepas tu Imam Abu Hanifah ambil daripada Imam Hamad. Imam Hamad daripada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ambil daripada Al-Aswad An-Nakhai. Al-Aswad An-Nakhai ambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ambil daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mazhab ini bersanad, tuan-tuan. Ya. Jangan ikut yang tak ada mazhab ni, caca merebah. Allah madhabiyah akhtaru bid'ah, kata Syekh siapa? Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Nampak bersanad tu sampai, ya, Imam Syafi'i sampai kepada Mukhtasar Muzani kepada Imam Syafi'i, nampak? Ya. Jadi kitab Rawdatul Talibin berasal daripada mana? Daripada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Imam Al-Muzani meriwayatkan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Kemudian disyarahkan oleh Imam Al-Juwaini, nama kitab Nihayatul Matlab. Kitab Nihayatul Matlab yang tebal tu diringkaskan oleh Imam Ghazali, namanya Al-Basit fil Madhab. Lepas tu Imam Ghazali ringkaskan lagi Al-Wasit fil Madhab. Tu Al-Wasit yang lebih kurang 10 jilid. Al-Wasit fil Madhab Imam Ghazali ringkaskan lagi lebih kurang 2 jilid, jadi Al-Wajiz fil Madhab. Daripada Al-Wajiz fil Madhab disyarahkan oleh Imam Rafi'i Fathul Wajiz, Fathul Aziz, Bisyarhil Wajiz. Dan kitab Fathul Wajiz itu, Fathul Aziz itu diringkaskan oleh Imam Nawawi, lahirlah kitab Rawdatul Talibin. Ya. Baik, ini ringkasan. Dan kitab yang besar yang disyarahkan, ya, kitab Al-Majmu' merupakan syarah kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu kitab yang dikarang oleh Ashabul Wujuh. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Ashabul Wujuh. Ya, so dia mengarang kitab yang tertinggi, high end. Kalau dekat Hadramaut tu senior-senior belajar kitab Al-Muhadzab. Saya sempat belajar sikit lah, tapi tak banyak. Dan kitab Muhadzab tu lebih kurang dalam 2 jilid. Kalau yang ciptakan Darul Fikri itu disyarahkan oleh Imam Nawawi, namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab pula diringkaskan daripada kitab At-Ta'liqah Al-Kubra karya Imam Abu Tayyib Al-Tabrani, At-Tabari. Ya, At-Ta'liqah. Kitab Ta'liqah ni macam-macam. Ta'liqah yang terkenal daripada Imam At-Tabari, Abu Tayyib At-Tabari. Mana kitab At-Ta'liqah ialah syarah kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ni ada beberapa versi syarahnya. Yang paling terkenal Nihayatul Matlab, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Tapi At-Ta'liqah ni tak berapa terkenal sangat. Lebih orang muktamad kepada Imam Al-Juwaini sebab dia menghimpunkan dua madrasah. Madrasah Al-Khurasan dengan Madrasah Al-Iraq. Baik. Okey. An-Nawawi, Imam Nawawi hanya sempat menulis kitab ini sehingga bab riba, bab muamalat lebih kurang separuh. Ya, Imam Nawawi sempat. Kemudian Imam Nawawi meninggal dunia. Dan kemudian disambung oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala sehingga bab Al-Murabahah. Bab Al-Murabahah tu pun tak sampai sepenuh. Dia sampai bab Ar-Rad Bil-Aib sahaja. Dan kemudian usaha ini diteruskan oleh Syekh Muhammad Nagib. Najib lah. Kalau Mesir Nagib, jim tu jadi gib. Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i.
ulama besar, sangat hebat. Ulama ya, meninggal pada tahun 1985. Baru tu dia meninggal ketika usia saya 11 tahun. Ya, baru lagi sebenarnya. Ulama yang sangat hebat. Sangat hebat demi Allah. Kalau dia hidup ni saya nak jumpa. Kalau dia hidup, ya. Ada nak tanya? Ada. Yang habis sampai tu sampai Syekh Muti'i itulah. Ulama yang sangat, dia boleh syarahkan Al-Majmu' yang berbaki sampai habis. Yang menariknya dia gunakan metodologi Imam Nawawi dan Imam As-Subki. Sama. Tarjihnya, istilah pun sama. So macam mana dia tarjihkan? Dia banyak rujuk kepada Minhaj dan Rawdatul Talibin dan kitab tahqiq dan lain-lain. Dia bukan tarjih sendiri, tapi dia pakai tarjih Imam Nawawi juga berdasarkan kitab lain. Tapi cara dia menulis, subhanallah, Syekh Muti'i ni, Allah yarhamuh, ulama besar Mesir, berasal daripada Asyut, sangat hebat. Ya, kalau dia hidup memang demi Allah saya nak jumpa dia, nak berguru dengan dia, tapi tak sempat. Dia meninggal ketika umur saya 11 tahun. You all tak tahu tahada ke tidak ke? Ya, mak bapak saya pun tak kahwin lagi ustaz. Contoh macam itulah kan. Ya, ketika itulah. Dan ini karya yang sangat besar. Ya, kalau ada duit beli Al-Majmu' tu. Beli Al-Majmu'. Dia mencambahkan. Sebab antara kelebihan penuntut ilmu mazhab Syafi'i ini dia belajar, cerita bab furuk ni bagus, mantap. Tapi bagaimana furuk, bagaimana hukum dikeluarkan, dalil dia tak menguasai. Nampak? Ya, jadi kita ni nak menghadapi golongan-golongan yang kononnya Al-Quran dan Sunnah, kita kena advance. Belajar fiqah ni tak cukup hanya kita belajar furuk saja. Kita baca kitab Al-Majmu' bagaimana ulama keluarkan hukum, dalil ni macam mana kita nak faham usul fiqh diamalkan. Lebih advance. Barulah Pak Cik W tercabar rasanya. Ya tak? Ini kita gitu-gitu je. Ya. Tanya hukum macam mana? Makruh ke harus? Tak tahu. Niat taklifiyah pun tak tahu. Tak ada benda sebenarnya. Tapi kita lebih menguasai sebenarnya. Ya. Baik, keenam, merombak beberapa kaul jadid Imam Syafi'i. Ada kaul jadid Imam Syafi'i, Imam Nawawi mentarjihkan kaul qadim. Sebab kekuatan dalil yang sangat kuat. Ini sebenda yang sangat menakjubkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Ada beberapa kaul jadid yang kaul qadim tu, kaul qadim Imam Nawawi ambil, dia kata inilah mu'tamad berdasarkan kekuatan dalil. Ya, antaranya apa isu-isu yang dibangkitkan? Ya, air mengalir tidak bernajis melainkan berubahnya sifat. Ini kaul jadid, ini kaul qadim Imam Syafi'i. Ini yang mu'tamad. Tapi kaul jadid Imam Syafi'i, air yang mengalir menjadi najis kalau jatuhnya najis walaupun tak berubah sifat. Itu kaul jadid. Tetapi Imam Nawawi dia pilih kaul qadim sebagai yang mu'tamad, al-azhar. Sebab apa? Kekuatan dalilnya. Antara lain, tidak batal wuduk dengan menyentuh mahram. Kalau kaul jadid Imam Syafi'i, saya sentuh anak perempuan saya batal wuduk. Itu kaul jadid. Seperti mana disebutkan dalam kitab Al-Um. Kaul qadim ketika mana Imam Syafi'i dekat Iraq, batal kalau sentuh isteri sendiri ataupun sentuh bukan mahram kita. Tapi kalau qadim kata sentuh yang bukan mahram, yang mahram, anak ke, cucu ke, ya, anak tiri ke yang kita dah dukhul, tak batal. Tidak batal. Jadi yang fatwa yang diamalkan oleh Imam Nawawi dan mutaakhir Syafi'iyah adalah qaul qadim Imam Syafi'i. Yang lain, haram makan kulit yang disamak. Itu kaul qadim. Kaul jadid boleh. Dibak apa? Dibak. Contoh, dekat depan Masjid UKM tu ada bangkai apa? Ada bangkai kambing. So bangkai kambing tu tak boleh makan, haram. Ijma' ulama, maitah. Tetapi kulitnya boleh ambil, kita dibar, sucikan dia. Boleh buat tali pinggang, boleh buat baju, boleh buat wallet. Ya. Baik. Ada dua kaul Imam Syafi'i. Kaul qadim Imam Syafi'i tak boleh makan kulit tu. Kaul jadid Imam Syafi'i boleh makan. Tapi dengan syarat melalui proses dibar. Imam Syafi'i tak ambil kaul jadid, dia fatwakan, dia muktamadkan kaul qadim. Dan juga difatwakan oleh ulama mutaakhirin, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dan seumpamanya.
Sunnah taswib pada azan subuh. Dulu kalau ikut kaul jadid, subuh tak ada. Hanya pada azan pada yang lain saja. Ya, begitu juga lafaz as-salatu khairum minan naum. Kan? Taswib dan sebagainya. Jadi itu tak ada pada zaman, itu tak ada pada kaul jadid, tapi kaul kadim ada. Tapi sebab kekuatan hujahnya, Imam Nawawi mentarjihkan kaul kadim. Antara lain, sunat mengawalkan salat isyak. Kalau jadid Imam Syafi'i, sunat mengakhirkan salat isyak. Sebab ada banyak riwayat Nabi suka mengakhirkan salat isyak. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yuakhirul isya'ah. Jikalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka supaya melewatkan isyak. So atas dalil ini Imam Syafi'i kata disunatkan melewatkan solat isyak, iaitu lewatkan 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Tapi berjemaah dekat masjid, bukan seorang-seorang kat rumah, ya. Tapi Imam Nawawi kata itu special case. Itu keadaan tertentu, tetapi berdasarkan amalan kebanyakan waktu Nabi memang mengawalkan isyak, maka Imam Nawawi mentarjihkan qaul qadim. Ya. Jadi ala kulli hal, kalau isyak lewat sikit ada masalah sebenarnya. Betul tak? Ini ceramah kuliah maghrib, ustaz tu lajak 5 minit, 10 minit. Woi, ustaz, awal waktu ustaz, bila nak habis ni? Ada pernah kawan saya ceramah, ustaz. Isyak lain. Kalau solat subuh, zuhur, maghrib, asar, itu kena awal waktu. Isyak lain. Bahkan kaul jadi Imam Syafi'i kata disunatkan melewatkan solat isyak, tapi berjemaah kat masjid, bukan kat rumah. Ya. Baik. Okey. Kelima, tamat waktu maghrib sehingga hilang mega merah. Kalau kaul jadid Imam Syafi'i, tempoh maghrib pendek, lebih kurang 7 rakaat selepas azan, selepas masuk waktu. Itu kaul jadid. 7 rakaat ke 9 rakaat, lebih kurang macam tu. Maksudnya waktu bersiap-siap, berwuduk, pakai baju dan campur 7 rakaat. Lebih kurang waktu maghrib habis lebih kurang 15 minit selepas azan, ataupun lama 20 minit. Itu kaul jadid. Tapi kaul kadim, waktu maghrib, iaitu selagi mana ada ufuk merah, selagi itulah ada maghrib. Iaitu selagi mana tak masuk isyak, selagi itulah ada waktu maghrib. Tetapi Imam Nawawi mentarjihkan qaul qadim sebagai itu yang difatwakan, yang dimuktamadkan dan dipakai oleh ulama-ulama mutaakhir. Nah, dia tak pakai qaul jadid Imam Syafi'i. Ya. Ya. Hadis, ada hadis. Ada hadis yang mana malaikat Jibril dia ajar Imam Nabi SAW maghrib terus qamat, terus solat. Tak ada solat qabliyah, terus solat. Maksudnya waktu pendek. Hadis, memang ada hadis. Kuat juga, udah aja. Hujah Nabi kuat juga. Imam Syafi'i kata macam tu. Tapi sebab kekuatan hadis yang mengatakan maghrib selagi mana ada ufuk merah, lagi kuat hadis dia. Sebab tu Imam Nawawi mentarjihkan qaul qadim. Baik. Ketujuh, tidak sunat membaca surah pada 2 rakaat terakhir. Qaul jadid Imam Syafi'i, rakaat ketiga, rakaat keempat pun sunat baca surah selepas Fatihah. Sebab apa? Ada hadis sahih Muslim, Nabi baca pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nampak? Tapi sebab kekuatan hujah lebih kuat pada hadis yang Nabi tak baca pada rakaat ketiga keempat, dan ditambah lagi ada amalan-amalan sahabat tak membaca surah pada rakaat ketiga keempat, maka yang Imam Nawawi tarjihkan iaitu pandangan qaul qadim, iaitu disunatkan baca surah selepas Fatihah hanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi bagaimana pula kalau nak baca ketiga keempat? Harus dibolehkan. Sebab ada hadis. Tapi qaul jadid sunat. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i qaul jadid lepas rakaat ketiga tu lambat lagi lah. Kenapalah aku dah habis baca Fatihah, imam tak rokok-rokok. Rupanya imam tu ikut qaul jadid rupanya. Contohlah. Ya. Contohlah kan. Ya. Baik, makmum sunat menjaharkan lafaz amin. Kalau ikut qaul jadid Imam Syafi'i, makmum hanya sebut amin slow aja. Waladhdallin. Macam mazhab Hanafi. Perasan tak?
Mazhab Hanafi macam itulah. Kalau imam dia amin, yang belakang semua sekejap. Sebut slow aja. Itu qaul mu'tamad, itu qaul jadid Imam Syafi'i. Tapi qaul qadim disunatkan sebut kuat-kuat amin. So Imam Nawawi mentarjihkan qaul qadim sebab kekuatan hujahnya. Yang lain sunat buat garisan kalau tak ada pemacak. Ya. Saya pernah bertekak dengan Arab dekat Jeddah. Saya solat, saya tak pakai sutrah. Ya. Tengah semayang, dia ambil kerusi, dia letak depan saya. Lepas semai, dia jumpa saya. Kenapa tak letak sutrah? Sunnah Nabi SAW. Saya kata, saya ada sutrah. Apa ada sutrah? Garisan ni. Garisan sutrah lah tu. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, kalau tak ada benda pemacak, garisan-garisan boleh jadi sutrah. Kalau kita berdiri kat sini, garisan ni sutrah. Itu sutrah. La. Al-Haziz, yugul hagada. Al-Lammal Imam, khalas lah, hadis. Na'tabin ala hadis. Oh, biasalah, W. Mazhab tak nak pakai, hadis je. Wah, malalah. Qalu salama, assalamualaikum, juhala. Ada hadis Abu Daud, Nabi kata kalau tak ada benda pemacak, buat garisan. Itu fatwa qadim Imam Nawawi, Imam Syafi'i ditarjihkan oleh Imam Nawawi sebab kekuatan dalil ya. Tapi qaul jadid tak boleh, garisan tak boleh. Tapi yang muktamad garisan boleh. Sebab tu saya kata ada surau saya tu nak beli benda yang tegak-tegak. Banyak dia nak beli, nak tempah 20. Kata buat apa beli banyak-banyak? Nanti orang sama sunat letak sutrah. Ya bagus. Ya. Tapi nak letak kat mana? Letak tepi-tepi tu kan nanti budak-budak ambil dia buat pistol ke apa ke, kan? Tak payah beli pasal bergarisan yang boleh jadilah. Kita berdiri kat tapak tu, itu sutrah. Dapat membezakan jarak antara kita berdiri dan tempat kita sujud. Baik. Okey. Ke-10 orang yang sedang salat bersendirian boleh iktidak orang yang lain sedang bersolat. Kita tengah sembahyang, masuk rakaat kedua, tiba-tiba nampak jemaah. Kita boleh jalan slow-slow. Jalan 1 2, 1 2, masuk terus. Itu qaul qadim. Qaul jadid tak boleh. Qaul jadid buat 2 rakaat, salam baru masuk. Tapi qaul qadim boleh tengah sembahyang slow-slow. Masuk. Ya. Itu yang difatwakan yang muktamad. Ke-11 makruh memotong kuku mayat. Qaul jadid tak makruh, boleh. Tapi qaul qadim kata makruh. Tapi yang fatwa yang muktamad qaul qadim. Ketiga, tiada syarat haul zakat rikas. Zakat rikas harta karun kan, harta-harta zaman jahiliah tu. Kalau qaul jadid kena tunggu setahun baru bayar zakat. Kalau qaul qadim tak ada, jumpa saja bayar 2.5 daripada rikas itu. Ke-13, puasa wali bagi mengqadakkan puasa si mati. Qaul jadid tak boleh. Kalaulah ada waris nak gantikan puasa bapa dia, tak boleh puasakan, dia kena bayar fidyah. Puasa tak boleh, qaul jadid Imam Syafi'i. Tapi qaul qadim boleh. So Imam Nawawi memfatwakan, memuktamadkan qaul qadim sebab kekuatan hujahnya. Ya. Baik. Okey. Ya. Ya. Ringkas 25 macam mana? Ringkas. Cek balik ikut lupa dah. Nak cek balik lupa. Tak silap saya. Lama tak ngajar zakat dah. Nanti boleh cek balik lah kot. Rikas tak ada dah. Rikas tak ada. Ya. Tapi lupa boleh cek balik nanti insya-Allah. Tak ada dah. Dia harta zaman jahiliah yang ditanam. Ya. Tapi Malaysia dahsyat. Harta karun. Karun tu kat Mesir, tapi sampai kat Malaysia. Tu dia. Harta karun zaman Nabi Musa tu, kat Mesir tenggelamnya, tapi sampai kat Malaysia. Macam mana tu? Baik, ke-7, sebahagian ikhtiarat Imam Nawawi menjadi sandaran. Kalau kita buka kitab Al-Majmu', kalau kita buka At-Tahqiq, kita buka kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ada ikhtiarat. Ikhtiarat maksudnya pandangan peribadi. Pandangan yang keluar daripada usul mazhab. Ya. Dan sebahagian ikhtiarat Imam Nawawi ini menjadi sandaran ulama-ulama mutaakhirin. Sebagai contoh, menjamakkan solat bagi orang yang sakit. Kalau ikut muktamad, tak ada. Imam Syafi'i tak mengatakan orang sakit tak boleh jamak. You sakit macam mana sekali pun tak boleh jamak. Itu fatwa Imam Syafi'i. Tapi ikhtiarat Imam Nawawi boleh orang yang sakit. Sakit yang susah nak mendirikan solat pada setiap waktu.
Kalau setakat pening kepala sikit, ustaz nak jamak boleh? Nak jamak, mai sini, saya lempang dulu. Dah lempang, kalau tahan sakit, baru boleh jamak. Lempang jenis yang memang hayun, 360 kali darjah. Kalau dia tak pengsan, okey, you boleh jamak. Kalau pengsan, you tidur terus. Ya. Demam-demam ringan, tapi kalau demam berat, demam panas, demam COVID-19, itu boleh menjamakkan solat. Wanita nak bersalin, contraction yang sakit sangat, boleh jamak. Itu ikhtiarat Imam Nawawi dan banyak difatwakan di dalam kitab-kitab mutaakhirin. Ya. Imam Nawawi kenapa ikhtiarat? Sebab Imam Nawawi ni mujtahid mazhab. Dia mujtahid tarjih. Dia ilmunya sangat tinggi dan ada benda-benda yang dia tak setuju dengan mazhab Syafi'i. Contoh babi. Babi bagi Imam Nawawi dia adalah najis mutawassitah. Dia bukan najis mughalladhah. Siapa sentuh babi, sama ada babi itu basah ataupun kita basah ataupun dua-dua basah, sentuh, maka hanya basuh dengan air mutlak saja. Itu menurut Imam Nawawi. Bukan dikira sebagai pandangan mu'tamad. Mu'tamad mughalladhah. Macam anjing. Ya. Baik. Okey. Jadi Imam Nawawi ni antara contohlah, banyak sebenarnya, banyak ikhtiarat Imam Nawawi dan sebahagian ikhtiar Imam Nawawi itu difatwakan oleh ulama mutaakhirin. Di antaranya Imam Khatib Al-Shibini, Imam Ibn Hajar, ya. Banyak ni. Antaranya batal wuduk dengan makan daging unta. Ini ikhtiarat Imam Nawawi. Tidak makruh bersiwak di siang hari Ramadan. Ini diguna pakai oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i juga. Ya, maksudnya ikut dasar keperluan. Contohnya ada juga ulama-ulama mutaakhirin berfatwa tak makruh berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Antara lain, ya, air musyammas tak makruh. Pun pandangan ikhtiarat Imam Nawawi. Sapuan tayamum pada zahir tapak tangan. Imam Nawawi memilih pandangan tayamum tidak sampai ke siku. Cukup sampai sini. Ya, sebab kekuatan hujah di sisi beliau. Niat urfiyah ketika takbiratul ihram ini diguna pakai. Niat urfiyah yang dipakai oleh ulama-ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin lagi susah niat tu. Niat tu diserangkumi daripada rukun pertama sampai rukun 13 mesti dimasukkan dalam niat. Susah. Tapi Imam Nawawi kata cukup niat urfiyah, cukup saja ke solat fardu zuhur, tak perlu membayangkan rukun solat, syarat sah solat, tak payah. So niat urfiyah ni bukan mu'tamad, terkeluar daripada usul mazhab, tetapi ini ikhtiarat Imam Nawawi, tetapi dipilih oleh ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah. Kalau salat jamak bagi orang yang sakit, keharusan puasa-puasa pada hari-hari tasyrik, ini tidak dipakailah. Mutaakhirin tetap kata haram. Keharusan jual beli al-mu'atah, ya, tanpa ijab kabul. Ya, saya beli barang buku Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz pergi petandas. Saya ambil buku dia, saya letak duit atas meja. Sah tak? Mazhab Syafi'i tak sah. Kena bagi duit depan tuan dia. Lepas tu ada akad. Tapi Imam Nawawi kata, sebab tunggu Ustaz Hafiz lama sangat, saya letak duit yang mencukupi, ya, saya ambil buku, saya tinggalkan. Vending machine pakai mazhab Imam Nawawi lah. Mu'attah ni. Tuan dia tak ada. Vending machine cakap 1000 kali pun tak faham. Bukan dia jawab pun. Dia tahu kena kedungung yang benda macam tu kan. Jadi itulah antara yang difatwakan. Bi'ul mu'attah pun diguna pakai oleh ulama mutaakhirin. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habislah. Kejap ya. Ya, setakat itu sajalah. Ya, kalau ada soalan yang nak, ya. Susunan mu'tamad. Susunan mu'tamad yang paling latest tahqiq. Dia Minhaj, Raudah, Minhaj Syarah Sahih Muslim, lepas tu Al-Majmu' dan yang terakhir At-Tahqiq. Itu susunan lebih kurang macam itulah. Ya. Tetapi itu kalau berlaku khilaf antara Imam Nawawi punya pendapat, so mana yang lebih utama? Ya, tapi biasanya kalau kita tengok ulama ada khilaf, kaul-kaul Imam Nawawi itu mutaakhirin yang tarjih kan. Mana lebih tepat dan seumpamanya. Biasa dalam kitab Nihayah, dalam kitab Tuhfah disebutlah. Ataupun kitab Al-Ubab, Imam Ibn Hajar pun ada sebut. Okey. Baik. Ada soalan lain? Sebelum tutup, ada lagi 15 minit. Ni orang beli ya. Okey.
Sekarang ni tak ada spesifik. Kalau zaman dulu khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli ikut geografi. Kalau Yaman, Mekah, Syria, Dagestan, Iraq, mereka berpegang pada pentarjihan Imam Ibn Hajar. Kalau belah-belah Mesir, belah-belah Palestin, mereka pegang pada Imam Ramli. Tapi bila anak murid Imam Ramli sudah berhijrah dekat Mekah, ya, ramai ulama-ulama Yaman datang belajar dengan anak murid Imam Ramli, maka makin tersebar. Dan pendekatan tu tak ada lagi dah ikut geografi. So ulama-ulama kata, antaranya dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah, dia kata tidak tarjih ikut geografi sekarang ni, mengikut ahli tarjih di sisi mutaakhirin. Sama ada kalau kita nak tahu pentarjihan mana, boleh lihat pada macam contoh Imam Baijuri ataupun Ashabul Hawashi yang mentarjihkan antara kedua-duanya. Ataupun kita tak jumpa tarjih, pening kepala, boleh pilih mana-mana kita nak. Nak pilih Imam Ibn Hajar boleh, nak pilih Imam Ramli pun boleh. Boleh pilih mana-mana. Nak pakai dua-dua sekali tak boleh. Ya kan? Contoh macam fatwa kami dekat wilayah, boleh tak kalau kan COVID baru-baru ni, macam mana orang COVID tu? Yang COVID kan tak boleh solat jenazah. Nak dekat-dekat benda, tengok dekat tanah perkuburan tu jauh tengok. Jadi orang tanya, boleh tak kami nak solat jenazah gaib untuk jenazah yang mati COVID-19? Di sini ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan tak boleh solat gaib kalau jenazah itu dikebumikan di dalam satu negeri. Kalau jenazah tu meninggal dekat Bangi dan dikebumikan dekat Bangi, orang dekat Bangi tak boleh solat gaib, walaupun terhalang dengan keuzuran. Contoh, ada sahabat meninggal dekat Bangi, kita nak pergi sembahyang solat jenazah dekat rumah, tak boleh. Pasal apa? Susah nak sampai. Sebab apa? Jalan dihalangi oleh 5 ekor harimau. Harimau Malaya. Kalau saya lintas jalan tu, kena ngap, kena makan. So tak boleh keluar. Boleh tak nak solat jenazah gaib dekat rumah? Dekat Bangi juga? Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Doa saja dan sebagainya. Ya. Tetapi kata Imam Ramli, boleh kalau ada keuzuran ataupun terhalang. Walaupun satu negeri, boleh salat gaib. So fatwa kita pakai Imam Ramli. Dah lah, dia tak dapat jumpa, tak dapat tengok jenazah. Lepas tu salat jenazah pun, Allah, macam mana kita fatwa yang boleh menyenangkan hati ahli waris. So pilihlah, sama ada kita nak tengok yang sesuai. Kadang-kadang nak tarjih kita tak ada idea. Susah nak tarjih kan. Ada benda yang kita boleh tarjihkan. Sebagai contoh, apa contoh dia? Tanya. Okey. Imam Ramli kata, boleh korban, sembelih kambing seekor, niat korban digabungkan dengan akikah. Itu kata Imam Ramli. Kata Ibn Hajar, tak boleh. Kalau sembelih seekor kambing, niat korban digabungkan dengan akikah, tak boleh, tak sah. Sebab dia ibadah khusus yang berbeza. Imam Ramli kata boleh. So nak pakai macam mana? Untuk fatwa Imam Ibn Hajar, untuk mereka yang berkemampuan, kita fatwakan buat korban dahulu, nanti bulan depan dapat gaji balik, buat pula akikah. Okey? Tapi kalau orang miskin, dia kata, Ustaz, kambing ni pun saya kumpul semenjak umur saya 3 tahun. Sekarang umur berapa tahun? 45. Ui, lama betul tunggu kumpul duit tu. Inilah sekali, lepas saya nak sembelih, tunggu lagi 45 tahun, dapat lagi saya pakai. Oh, payahlah tu. Orang macam ni boleh kita pakai fatwa Imam Ramli. Gabungkan sekali korban dengan akikah. Macam itulah kan. Ada yang tak boleh, pilih mana-mana yang kita rasa sesuai, mana yang kita rasa bagus, yang kita rasa selesa dan senang. Ini disebut dalam kitab Fawaid Makkiyah rahimahullah. Ya. Baik. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Soalan mengenai emas tadi, penggunaan emas.
apa hukum kita makan aiskrim, air kopi ataupun daging yang bersalut dengan emas, selalunya edible gold, yang ramai juga orang kita makan sekarang? Boleh. Dia tak boleh perhiasan. Dalam fatwa Syafi'iyah kata nak makan batu boleh. Batu bata tu, kes masak lemak cili api batu bata. Oh, pekat rasa makan, sedut. Selagi mana tidak memudaratkan, fatwa membolehkan. Begitu juga emas. Ulama kata emas boleh dimakan sekali selagi mana tidak dinobatkan sebagai mudarat. Kalau pakar ahli khibrah kata makan emas mudarat, tak boleh, haram. Tapi kalau memang emas tu halus, dicampur benda lain, cantik, makan, tak ada masalah, boleh kan. Yang tak boleh, emas tu perhiasan untuk lelaki dan kegunaan untuk lelaki dan perempuan. Perhiasan perempuan boleh, tak ada masalah. Lelaki perhiasan tak boleh. Kegunaan pun tak boleh. Lelaki hanya boleh perak. Wallahu alam. Jelas, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor. Saya nakalkan cerita daripada kawan saya yang mengaji di sebuah universiti. Beliau cerita dekat saya, anda pernah ditanya oleh satu orang pensyarah, doktor, antum yakin ke antum bermazhab Syafi'i? Sebab time zakat antum bayar guna wang bukannya dengan beras. So adakah antum bermazhab Syafi'i? Lepas tu anda pun jadi cakap itu sahaja. So adakah kita ni still bermazhab Syafi'i ataupun tidak? Betul. Itu cara ni. Yalah, soalan dia tak ada. Soalan yang tanya tu basi dah lama dah lapuk punya soalan tu dah. Ya. Tak ada mazhab 100%-nya. Dekat Hanafi, mazhab Hanafi tak ada 100%. Dekat Maghribi, mazhab Maliki, saya tanya Syekh Kamali, betul ke kat Maliki, dekat apa Maghrib sana tu mazhab Maliki 100%? Tak juga, ada juga ambil mazhab lain. Tak mungkin, mustahil. Mustahil, ya. Bila sebut mazhab Syafi'i, kebanyakan isu memang kita berpegang pada mazhab Syafi'i, settle. Kadang-kadang keluar mazhab lain tu biasalah. Betul tak? Betul. Dalam sejarah disebutkan, dalam cerita-cerita Tok Guru dulu, dia kata sebelum kedatangan penjajah kolonial, ya, bab muamalat semua pakai mazhab Syafi'i. Dicatatkan dalam kitab-kitab lama, orang dulu kalau beli barang, saya jual, saya beli, semua mazhab Syafi'i. Datang penjajah, mengubah segala-galanya. Sampai sekarang kita tak boleh nak adapt fiqh muamalat dengan mazhab Syafi'i sebab kita terikat dengan sistem dunia ni. Terpaksalah cari mazhab lain. Nampak? Bila sebut tentang perkara ni, kebanyakannya memang khususnya bab ibadat, bab munakahat, nikah cerai, biasa kita pakai mazhab Syafi'i. Ya, dalam bab zakat ada terkeluar, itu biasalah mana-mana pun. Betul tak? Ya, tapi tradisinya, sejarahnya memang kita mazhab Syafi'i. Tak adalah satu mustahil orang boleh pegang 100% pendapat muktamad mazhab. Tak mungkin, mustahil. Ya, mustahil di sisi manusia lah. Di sisi Allah tak ada yang mustahil. Ya, wallahu alam. Ada soalan terakhir? Ya, ada mikrofon biar semua dapat. Jazakallah, pengurusi majlis dapat pahala banyak. Ulang alik, ya, pahala besar tu. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah sesuai untuk dijadikan rujukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i? Jazakumullah khairan. Boleh, tapi tak detail lah. Kalau nak detail, buka apa. Kalau saya jadi pensyarah, kalau cerita pasal fiqh mazhab Syafi'i, kalau ada orang banyak rujuk kitab Mausu'ah Fiqhiyah, saya kasih fail. Saya kasih fail tu terang. Ya. Nak kalau kuliah syariah tahun 4. Sebab tu saya masa pergi dekat API UM, saya sarankan pensyarah-pensyarah, kawan-kawan saya juga, pensyarah syariah, kata pelajar usuluddin syariah akidah sebelum grad kena buat bahasul masail. Ya, lepasan syariah tapi kitab turas tak menguasai, tak nak buka kitab tak tahu buka benda. Lalas buka fiqhul Islam wa adillatuh, al-fiqhul islami wa adillatuh. Jadi benda sekunder. Hendaklah kita kembali kepada yang muktamad. Apatah lagi zaman ni banyak PDF. Betul, al-fiqhul islami wa adillatuh tu adalah memang ulama besar hebat, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar, alim besar. Ya. Tapi sebagai mereka yang yalah boleh untuk permulaan nak tengok-tengok dulu. Lepas tu cuba cari pula dekat kitab, dalam kitab-kitab turas. Itu sebagai penuntut ilmu lah, penuntut ilmu syariah usuluddin,
ya, lurah sekalipun, biasa dengan turas. Tapi tidak menjadi masalah untuk kita buka kitab mausu'ah fiqhiyah. Lebih baik. Ya, kalau kami di peringkat fatwa, kertas kerja, mesti kitab turas semua. Takut tersalah nukil, takut tersalah ambil, dan takut salah faham. Ya, ulama tak maksum, ya, tapi kalau kita buka kitab turas, itu memang murad dan maksud pengarang kitab itu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi saya tidak merendahkan kredibiliti kitab mausu'ah dengan fiqh Islami. Tidak, kedudukannya tinggi juga. Antara karya maha hebat ulama-ulama contemporary, boleh juga dijadikan rujukan. Tetapi sangat terhad. Nak luas dan banyak, furuknya yang banyak, penjelasan yang banyak, kena buka kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan di pihak wanita? Ada nak bagi mikrofon? Kalau ada angkat tangan, kalau tak ada tak apa. Baik, soalan terakhir lah. Menutup. Lagi 2 minit. Kalau ada lah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sebuah hadis berkaitan dengan menutup mulut sewaktu menguap. Tapi sekarang kita pakai mask. Macam mana? Adakah memadai dengan mask atau kita? Dosa besar tu. Tak sah solat. Memang hadis. Ada hadis Nabi kata, kami riwayat daripada siapa? Sayyidina Ali. Kami dilarang daripada isbal ketika solat dan menutup mulut ketika solat. Ada 2 hadis tu kata, larangan isbal ketika solat. Kami dilarang daripada isbal ketika solat dan menutup mulut kami ketika solat. So dalam hadis tu ada 2 larangan. Baik. Larangan di sini ulama kata, jumhur kata makruh, bukan haram. Termasuk mazhab Syafi'i kata hukumnya makruh. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, kalau tak silap saya, yang pernah saya baca, saya pernah bahas dulu, saya pernah tulis dekat Facebook isu ini masa mula-mula PKP dulu. Kena tutup. Nak pergi masjid pun kena tutup juga. Ya. Dalam Hasyiah mazhab Syafi'i dia kata, ini kalau tidak ada hajat mendesak. Tapi kalau ada hajat, ya, maka tidak makruh diharuskan. Tapi saja-saja, pandemik tak ada, semua tak ada, kenapa tutup muka? Malulah. Muka saya handsome sangat. Takut orang terpikat. Itu kena ngada nama dia. Ya. Jadi, bila solat, orang perempuan pun kena buka niqab dia. Kalau tak ada lelaki lah kan, dia sembahyang kat perempuan, kalau kat luar dia pakai niqab. Kalau tak ada apa-apa sebab yang hajat mendesak, orang perempuan kena buka juga. Tapi kalau disebabkan penyakit masih lagi tersebar, kemudaratan masih lagi, ya, walaupun tidak tahakkuk, tetapi ghalabatul dhann boleh berlaku, maka hukumnya tidak jatuh makruh. Kalau dalam konteks sekarang ni macam mana? Bagi saya penyakit tu masih ada. Masih lagi merebak di mana-mana. Masih lagi ramai yang masuk ICU. Walaupun kematian kurang, alhamdulillah, ya, yang meninggal tu kita tak bersimpati, tapi benda tu ada juga. Dan satu lagi, kalau macam saya lah, saya kalau di belah wilayah persekutuan, saya buka lah. Sebab tak wajib lagi. Tapi Selangor masih wajib lagi, sebab itu arahan ulul amri, kena ikut lah. So kalau arahan ulul amri, tidak jatuh makruh, ia termasuk dalam perkara hajat yang berdesak. Wallahu a'lam. Okey, baik. Setakat itu saja yang dapat saya penuhi, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Terima kasih kepada pihak penganjur, pada sahabat saya Ustaz Hafiz Za'farani, kepada Nazir Masjid UKM Al-Fadil Dr. Hasran Khairuddin, dan rakan-rakan yang turut sama menjayakan Karnival Ahli Sunnah wal Jamaah. Moga-moga inilah hasanat yang Allah jadikan untuk kebaikan mereka di akhirat kelak. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terus iqamah di jalan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ada masa dan panjang umur kita bertemu lagi. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.